semester 5, kos ijazah sarjana muda pendidikan sains sukan. Okey. Sebelum saya memulakan wawancara ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sudi untuk luangkan masa untuk diwawancara pada hari ini. Sebelum tu, saya nak cikgu ceritakan sedikit latar belakang cikgu lah. Pendidikannya macam mana? Ya. So, Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan so latar belakang Diri cikgu dulu. okey. Nama saya Khalil Fahmi bin Ayub. Saya guru di SMK Perkotaan City dan saya mengajar untuk subjek pendidikan jasmani dan juga pendidikan moral bagi tingkatan 4 dan 5 dan juga tingkatan 1. Dari segi pendidikan saya bersekolah menengah, saya pergi sekolah menengah di Sekolah Menengah Teknik Smith River dan saya sambung belajar di diploma civil engineering dekat Politeknik Shah Alam. Kemudian saya sambung belajar pendidikan IT di Universiti Utara Malaysia. Kemudian dalam bidang pendidikan jasmani ini saya mengambil short course ditawarkan oleh KPM selama 3 bulan, diploma pendidikan jasmani dan kejurulatihan sukan 3 bulan di Pulau Pangkor. Itu kerjasama KPM, United States Sport Academy dan ISN. So bukan macam tu. Cikgu belajar PJ dari tahun berapa? Mengajar. Kalau mengajar, kalau ini tahun ke 14 rasanya. So mengajar PJ bermula daripada mula-mula posting lah. Tapi on off lah. 2008 sampai sekarang. Sampai sekarang. Okay, soalan seterusnya, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan? Pertama, seorang yang nak menjadi cikgu, pertama dia kena ada minat. Minat. Ramai cikgu, minat tu yang pertama lah. Minat. Kadang-kadang dia masuk, dia tak ada minat, boleh jadi dia akan datang minat kemudian. Tapi permulaan kena ada minat. Yang kedua, dia kena berkorban dari segi masa dan masa ketika dia menjadi cikgu tu pun dia kena banyak berkorban. Sebab dalam dia nak jadi cikgu ni, kalau kita cakap dari segi aspek material, dia tak akan jadi kaya, tapi dia tak akan jadi miskin. So dia lebih kurang banyak berkorban lah. Ciri yang ketiga, dia kena mencintai kejayaan tersebut. Kadang-kadang ada orang dia nak kejayaan tu sebab mungkin waktu saya posting cikgu, nak menjadi cikgu tu senang. Senang, memang senang. Tapi sekarang ni nak menjadi cikgu, dia macam lubuk emas yang dah mulai kurang. Jadi yang nak menggali tu ramai. Jadi bila dia macam tu, takut yang mereka masuk tu sebab mereka melihat kepada jaminan kejayaan tersebut, ada jaminan pekerjaan. Jadi kalau dia masuk dan dia tak mencintai kejayaan sebagai seorang guru tu, berkemungkinan dia mungkin boleh bekerja tapi dia tak boleh tahan dengan cabaran sebagai cikgu. Saya rasa 3 tu paling penting lah. Okay, soalan seterusnya, apakah ciri atau sifat yang cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang akan datang? Ciri yang pertama, ikhlas. Itu yang pertama, ikhlas ni susah kan? Sebab bila jadi cikgu, dia bukan sekadar mengajar, dia ada kerja-kerja yang lain. Bila kerja-kerja yang lain tu kadang-kadang dia akan pertikaikan adakah itu dalam skop kerja dia ataupun tidak. Tapi bila kita macam saya kan, cikgu, dan petang kena turun untuk kadang-kadang santai benda-benda tersebut bukan kerja kita pun, tapi kita kena buat pertama untuk sekolah, yang lebih penting lagi untuk anak bangsa kita lah. Kalau kita tak ada
sikap yang ikhlas terhadap kerja ni, maka kita akan menyusahkan diri kita, kita akan sentiasa memberi alasan untuk berbagai alasan lah. Jadi bila itu akan efek pada kita punya kerja kita, kemudian bila dah jadi efek pada kerja kita, itu yang kadang-kadang boleh mengakibatkan bergaduh sama kawan. Itu pun berlaku kan. Banyak lagi lah nilai lain. Yang penting ikhlas. Sebab kita nak dalam pekerjaan perguruan ni di satu journey yang panjang, 20-30 tahun. Kalau kita serve berkhidmat seawal 20 tahun, awal 20, 23, 24, so nak sampai ke 55, 56 atau 60, kita melalui macam-macam cabaran. Itu belum cabaran hidup je, cabaran dalam pekerjaan saja kan. So the best thing is ikhlas je lah. Okay, contoh macam cikgu cakap tadi, ada kerja-kerja sampingan. Contoh dalam bidang cikgu as a cikgu sukan, Okay. apa bidang-bidang sampingan yang cikgu buat? Maksudnya orang faham bila kita mengajar, dia akan tumpu akademik. Maknanya di dalam kelas dia ada bidang. Kita kalau nanti jadi, you all pun akan jadi cikgu, dia akan 3 bidang: kurikulum, co-curriculum, HAM. So kebanyakan kita belajar di universiti memfokuskan kepada pembelajaran di dalam bilik darjah, iaitu kurikulum. Tapi co-curriculum diajar juga, tapi apabila sebagai cikgu kita akan alami benda tu, banyak cabang-cabang lain lagi. Belum lagi HAM. HAM ni contohnya jaga perabot, tag nama. Itu sebenarnya sampai cikgu kadang dia beranggap pekerjaan tersebut sebagai leceh. Tapi hakikatnya apabila arahan daripada pengetua, kita pada setiap tahun, okey, cikgu ni lantik je cikgu perabot. So dia kena uruskan semua perabot. Cikgu ni cikgu kantin, cikgu tandas, cikgu 3R. So dia ada kerja-kerja tambahan ni yang mengakibatkan cikgu tu dia tak boleh dianggap komitmen yang itu sebagai membebankan dia. Akhirnya bila dia membebankan dia akan berpandangan, aku tak nak buat kerja ni, aku nak mengajar je. Dekatnya tak boleh. Sebab kita akan bergaul dengan ramai cikgu yang lain pun ada juga kerja-kerja lain. Kalau dia tak dapat adapt pekerjaan tugas lain selain daripada mengajar, sama ada dia disisihkan oleh rakan-rakan guru ataupun dia mungkin tidak digemari oleh rakan-rakan sekerja yang lain. So benda ni tidak diajar di tingkat universiti. Bila dah jadi cikgu, cabaran dia lebih banyak. Itu belum lagi kalau hantar pelajar pergi pertandingan MSSD kan, contoh bola sepak, rugby, perkemahan. Nak pergi, hantar. Komitmen nak pergi, nak tunggu tepi padang panas tu kan. Itu belum lagi kalau sekolah tu masuk pertandingan kod akademik lain, yang choir ke, nyanyian ke, kebudayaan ke, ataupun cikgu tu tak minat ataupun dia terpaksa bergantikan. Itu pun satu masalah juga. Santai kadang-kadang itu yang saya berbalik kepada yang nilai yang tambah ni, ikhlas tu. Itu je lah yang boleh bantu. Okay, perlu Pak Cikgu lah. Apa ciri yang kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru yang pada masa akan datang? Macam kami ni, untuk keluaran terbaru, apa yang cikgu nak nasihatkan kepada kami supaya jangan buat sifat tu? Pertama, kena berjumpa dengan kawan yang baik, kawan yang betul. Dalam hidup ni kita jumpa, kalau salah kawan dia akan mendorong benda tak elok. Cabaran jadi cikgu tak semudah. Tambah lagi kalau dah begitu banyak gelombang kan. Gelombang yang sampai 2025 pun belum lagi. So cabaran tu akan datang. Pertama, berjumpalah dengan kawan yang betul di kalangan guru ni. Sebab ada di kalangan guru ni pun yang tak kita pun fahamkan manusia kan. So berjumpa dengan kawan yang betul. Yang kedua, maksud saya tadi, kena ikhlas lah. Ikhlas dalam apa yang kita laksanakan. Sebab guru ni dia bukan sekadar mengajar, dia adalah kaunselor kedua ataupun ibu bapa kedua kan. Kita boleh tahu budak ni dia tak kat mana, dia faham mana. Kita tahu, kita tengok muka dia, kita tahu apa masalah dia kan. Itu benda tu, proses tu
bertahun-tahun sebagai cikgu. Nanti bila you all jadi cikgu, you akan faham bahawa cikgu ni bukan sekadar mengajar, tapi dia lebih kepada menjaga. ibu bapa kedua. Bukan menjadi ibu bapa dia, tapi dia lebih faham. Kalau kita tengok kejaya sebagai cikgu ni, banyak sangat cabaran dia. Daripada luar, daripada dalam. Ada kalau sikit dia salah cikgu, banyak yang kena. Macam apa, ada baru kes ni kan, Yang coach tampar. coach lampar. Itu satu masalah juga kan. Kalau tanya kalangan cikgu, kalau kita sebagai ahli sukan ataupun maker yang dalam sukan, itu sebagai self motivasi pada dia. Tapi bila dia dilihat oleh orang yang bukan berada dalam bidang sukan, dan orang tersebut melihat dia sebagai satu bentuk deraan ataupun satu bentuk fizikal, serangan fizikal, so dia tak nampak benda itu sebagai mendorong dia untuk bermain dengan lebih baik. So lalas ikutkan dia dah ditarik sejak kedudukan latihan dia kan. Jadi so kita pun tak tahu kan, niat kita nak mendidik, tapi bila dia anggap sebagai sebaliknya, itulah kesannya. So itulah kan. Apakah harapan cikgu tentang guru-guru yang baru masuk ke alam profesi perguruan? Bersedia untuk menghadapi segala bentuk cabaran, bersedia untuk menerima tugas yang diberikan oleh pihak sekolah, tak tahu kena belajar. Kalau kemudian pandai memilih kawan yang betul, dan yang penting ikhlas kan. Benda ni memang macam saya cakap, dia tak boleh jadikan kita kaya dan dia tak memiskinkan kita. So takat itu tu. Kalau kita berfikir untuk ada kejaya yang lebih lumayan pendapatan dia, jangan jadi cikgu lah. Tapi kalau sebab bila jadi cikgu ni, dia kena banyak berkorban. Itu je lah kan. You kena berkorban. Kadang-kadang budak tu tak pandai, so you kena spend masa untuk buat kelas tambahan. Satu ahad kena korban. You ada cuti hujung tahun sebulan, tapi you kena bertugas jaga perpisahan. So you tak boleh bawa anak bini pergi berjalan-jalan. So semua benda tu menuntut kepada pengorbanan. Even sebagai manusia pun kita kena banyak berkorban kan. Apatah lagi dengan Tuhan kan. Ini kan pekerjaan sebagai guru. Ini soalan terakhir lah bagi saya. Kata-kata akhir cikgu untuk kami semua. Cuba bakal cikgu. Bakal cikgu. Kata akhir dia, apa nasihat cikgu, apa yang cikgu nak luahkan tentang kami bakal-bakal guru? Banyak sebenarnya, tapi yang lebih penting lagi, ikhlas, bersedia untuk menghadapi pelbagai cabaran, dan terima je apa yang lebih, terima. Dan jangan burn out lah. Burn out ni maksudnya kalau kita dah sampai tahap kita tak boleh nak buat. Sebab ramai cikgu, kalau ikut statistik, dia mengalami tekanan fizikal, mental. Itu hakikat yang akan berlaku. Ramai cikgu bersara awal bukan sebab dia tak minat kerjaya tu, tapi sebab bebanan tugas. Tapi pandai-pandailah, pada kita kena handle setiap apa yang kita buat. Kalau kita tak boleh nak hadap cabaran yang besar ni, kita kena sit down dulu, duduk sekejap, tengok dulu apa yang boleh kita buat. Tapi jangan sampai kita burn out. Kalau kita burn out, kita akan melemaskan diri kita dengan kerjaya yang kita minat. Jadi kita pergi sekolah tak ada komitmen, tak seronok, tak enjoy. Pergi sekolah hanya sekadar mencukupkan hari-hari dia untuk pencen. Tapi dia tak ada komitmen, dia tak suka berseronok ke sekolah, dia tak menikmati sebagai seorang cikgu sekolah, suasana. Akhirnya kalau dia burn out, dia jadi seorang yang sangat negatif. So tak elok lah. Itu sajalah. Dengan berakhirnya nasihat dan perkongsian daripada cikgu sebentar tadi, maka berakhirlah wawancara kita pada hari ini. Dengan itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kerana sudi meluangkan masa dan juga sudi terlibat untuk diwawancara pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sama.